صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey. Alhamdulillah. Hari ini kita nak sambung. Cumanya latihan kerja rumah tu masih lagi tak tahulah, mungkin syarikat kurier ada masalah, hantar dia lambat sikit. Ya. Riset dah siap dah aku tak hantar. Ada pekerja mogok ke saya tak pastilah macam mana dia nak hantar tu. Okey. Sorry lambat tak hantar lagi. Cuma saya nak bagi tahu satu sebabkan ada yang hantar ni dia sekaligus hantar. Contohnya 6 slide, 7 slide. Lepas tu jawapan tu macam-macam teori dia buat. Jadi saya kena tengok satu-satu kan. Jadi macam saya lambat sikit saya menanda sebab saya nak kena check. Okey. Ada yang masih lagi tak berapa, sama ada tak faham ke, tak jelas dan sebagainya. Dalam perkataan dia punya, dia balik ke sini macam mana nak dapat dia balik? Dia punya apa? Mana? Kat mana? Mana Zoom mak cari ni. Okey. Putus suara dulu ni. Okey Ustaz on Ustaznya tu. Okey. Jadi dekat arahan tu dalam arahan tu saya dah bagi perkataan. Dan saya dah bagi dia punya pattern. Ada yang makna dia telah. Okey, ada yang mudhari', ada yang amar, ada yang nahi. Jadi kalau muka surat itu katakan perkataan yang saya kehendaki untuk diterjemahkan itu adalah fi'il madhi, tengok tapak tangan madhi je lah, jangan tengok tapak tangan lain. Makna pun saya dah bagi. Contohnya ja'ala tu saya dah terjemahkan, telah jadikan. Contohnya telah jadikan. Kemudian tiba-tiba dalam ayat dia keluar ja'alna. Jadi apa tugas kita? Buka tapak tangan madhi, tengoklah apa imbuhan na kat belakang tu. Itu je. Na tu kami, tambahkan. Kalau terjemahan dia telah masak, kami telah masak lah. Yang saya nak kami telah masak. Tapi kalau dia hantar kat saya, telah masak kami, memanglah saya kata salah. Siapa pula yang masak kami ni? Kita nak terjemah, kami telah masak. We cook. Tiba-tiba dia terjemah apa? Telah masak kami. Soalannya siapa pula yang masak kami ni? Dia kami itu pun bukan suka-suka. Saya bab tu saya akan precise, saya tak akan ada, maknanya kali ni saya straight sebab apa? Saya nak terjemahan tu betul. Even kalau perkataan tu saya bagi telah masak saja, contoh. Dan dalam ayat tu pun dia tak ada rujuk siapa-siapa. Kalau kita terjemah telah masak pun saya salahkan. Sebab apa? Sebab kita dah belajar fi'il madhi asal itu mesti berada di mana? Jari kelingking atas sekali. Fi'il madhi asal dia mesti berada di jari kelingking atas sekali. Maksudnya apa? Dia telah masak. Kena ada dia lah. Kalau tak ada letak dia, saya memang saya akan salahkan. Sebab apa? Saya tak tahu saya ditujukan kepada siapa. Jadi kali ini memang saya tak ada betul-betul walaupun tidak ada diberhentikan kelas ke, dibuang daripada semester ke, tak ada. Tak ada. Cuma ni nak katanya saya akan tak ada. Saya akan bulatkan supaya boleh jawablah. Cuma
bagi yang masih keliru atau masih belum yakin nak buat tu, ini bukan suruh terjemah sendiri. Makna semua telah disediakan di atas. Kita hanya matchkan dia, relatekan dia dengan tapak tangan sahaja. Okey, itu sahaja. Jadi jangan salahkan syarikat kurier lah lepas ni kalau lambat sampai dan sebagainya. Itu masalah sendirilah. Okey. Muka surat apa dah? Muka surat apa? 10. 10. Okey, muka surat 10. Muka surat 10 dah start ke atau belum? Baru nak start. Okey, boleh start. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in. Ayat ini kalau dalam Quran dia bersambung terus satu ayat dengan baris yang kedua. Dia berbalas-balas tu. Yang pertama tadi siapa yang bercakap? Yang pertama tadi orang Yahudi bercakap. Okey. Seolah-olah dia mengata orang Kristian. Baris yang kedua Kristian balas balik. Itu maksud dia. Alright. Jadi kita masih lagi belum tamat dengan fi'il madhi. Okey, vocabnya ada di muka surat yang ke-7. Muka surat yang ke-7, baris yang pertama, qala, telah berkata. Telah berkata. Okey. Jadi tugas kita sekarang ni, ibarat ni kita buat latihan kerja rumah lah. Bila kita lihat muka surat yang ke-10, baris yang pertama, daripada qala telah bertukar menjadi qalat. Jadi tugas kita hanya rujuk tapak tangan madhi ajalah. Rujuk tapak tangan madhi, tengok kat mana yang ada imbuhan ta dekat belakang. Itu saja. Yang ada imbuhan ta di belakang mana? Jari manis atas sekali. Ini sebenarnya latihan menterjemah lah ni. Latihan buat kerja rumah sekali ni sebenarnya. Cuma kat sini nampak senang sebab buat berjemaah. Kat rumah tu buat seorang-seorang, termenung seorang. Qalat. Okey. Jadi dulu kita dah belajar dhamir ataupun ganti nama tu sama ada hiya, huwa, huma, hum, hunna, dia tidak semestinya merujuk kepada manusia. Sebab kita dah terangkan dulu. Jari telunjuk muannas, jari tengah muzakkar, jari manis muannas, jari kelengking muzakkar. Itu sudah kita terangkan di mana? Tapak tangan yang pertama di awal-awal sekali. Jadi sekarang ni fi'il madhinya berada di mana? Jari manis atas sekali untuk muannas. Untuk muannas. Maknanya di situ dia adalah kepunyaan hiya. Di jari tapak tangan yang pertama dia adalah merujuk kepada siapa? Hiya. Kalau hiya itu merujuk kepada manusia, kita sebut dia seorang perempuan lah. Kan? Tapi kalau dia merujuk kepada kambing betina kesayangan kita, kita tak kata dia seorang perempuan. Sebab betina dengan perempuan, dia berkongsi muannas sama. Jantan dengan lelaki, dia berkongsi maskulin, muzakkar. Sebab ini bukan lelaki, perempuan ni muannas, feminin. Dalam ayat itu tidak ada orang perempuan. Okey. Siapa yang berkata? Al-Yahud. Dan orang-orang Yahudi telah berkata. Soalan kita, kenapa Yahudi dia guna jari manis atas sekali? Itu soalannya lah. Kalau kita advance sikit nak bertanya kan, kenapa pula dia pinjam jari manis atas sekali? Jawapannya wallahu alam. Saya rasa sini. Cuba tengok yang saya share ni. Saya rasa kerana perkataan itu merujuk kepada ummatun.
Cuba tengok perkataan ummat. Perkataan ummat ni muannas ke muzakkar? Muannas. Sebab dia ada ta kat belakang Dia macam ustazah, mukminah, muslimah. Jadi dalam ayat itu dia merujuk kepada umat Yahudi. Jadi umat itu dalam bahasa Arab dikira sebagai muannas. Wa qalatil yahud, dan telah berkata orang-orang Yahudi. Apa yang dia kata? Kemudian kita ada perkataan bila dia muannas dia berjangkit semualah. Laisa pun kena ubahlah. Laisa ni special. Kenapa? Cuba tengok di sini. Laisa ni dia hanya ada dalam pattern fi'il madhi sahaja. Dia tak ada dalam mudhari', dia tak ada dalam amar, dia tak ada dalam nahi. Okey. Maknanya bila dia ada dalam pattern fi'il madhi, kita boleh masukkan dia ke mana? Ke semua tapak tangan fi'il madhi. Walaupun terjemahan dia laisa ni apa? Tidak. Bukanlah. Jadi laisa jari kelengking. Habis kalau mereka berdua lelaki, laisa. Kalau mereka semua lelaki, laisu sawa'a dalam Quran. Tidaklah mereka. Laisa tidaklah dia. Lelaki huwa. Laisa tidaklah mereka berdua lelaki. Laisu tidaklah mereka semua lelaki. Kalau pindah ke jari manis atas sekali jadi apa? Dalam ayat kita tu jari manis lah tu. Laisat. Kat jari manis tu laisat. Okey. Maksud dia laisat. Kalau masuk saya macam mana saya? Ibu jari atas sekali macam mana? Bukanlah saya macam mana? Silakan, siapa nak jawab? Kalau laisa ni bukanlah dia. Kalau pindah ke ibu jari atas sekali? Laisatu. Laisatu. Okey, mazhab pertama, laisatu. Mazhab kedua? Mazhab kedua? Pilihan kedua lah. Option pertama, laisatu. Laisati. Laisati pula dah. T perempuan. Last Apa? tu. Yes. Ustaz. Rupanya yang kita duk baca ilahi lastu lil firdaus. Lastu tu. Last tu. Dia buang ya. Dia tak jadi laisatu laisati lastu. Tidaklah aku. Bukanlah aku. Okay, Ilahi Tuhanku, lastu bukanlah aku, lil firdausi untuk syurga firdaus itu, ahla orang yang layak. Itulah syair dia. Tapi lepas tu wala aqwa ala naril jahim. Aku tak mampu nak masuk neraka jahim. Okey. Alright. Itu syair je lah. Syair ni dia metafor. Dia tak boleh terjemah ikut literal. Kalau terjemah ikut literal nanti ada orang buat lawak. Dia kata syurga tak layak, neraka tak mampu, nak masuk mana ni? Itu dia sastra je. Okey. Ustaz Ya. tanya. Yang asal waqalatil yahud tu, bukankah asal waqalat al yahud Ustaz? Okey. Kerana nak sesuaikan dengan tapak tangan jari manis tadi. Soalannya apa tu? Kan ada baris di bawah. Kalau tengok Okey. tapak tangan ada baris sukun kan? Okey, soalannya kenapa tak sama? Mengapa tak jadi waqalat Okey. al yahud? Okey, saya minta yang Datuk yang bertanya jawab. Kalau saya matikan ta tu, cuba Datuk baca sambung. Waqalat al yahud. Tak boleh, melekat lidah. Quran ni dia sebenarnya
semua ayat dia bersifat wasal. Okey. Maknanya kalau Datuk nafas panjang boleh baca Fatihah satu nafas tanpa ada wakaf. Maknanya dia menerima apa? Dia menerima wasal. Kan? Even ada qari tu dia baca waladhdallina alif lam mim. Sampai alif lam mim tu Syekh Abdul Basit Abdul Samad satu nafas saja. Maknanya kalau kita matikan ta, selepas ta perkataan al-yahud itu dia hamzah wasal. Bila hamzah wasal kita tak boleh mati. Jadi baris bawah itu ialah baris yang mendatang untuk menyambungkan dia. Contohnya kita baca kul huwallahu ahad. Lam tu hidup ke mati? Mati. Okay. Tapi bila kita baca kulillahumma malikal mulki. Kenapa kuli? Sebab selepas lam nak tambah Allahumma. Jadi dia boleh dalam Quran dia boleh hidupkan semula. Orang mati boleh hidup semula, jangan risau. Okey. Alright. Jadi sekali lagi waqalatil yahud, dan telah berkata orang-orang Yahudi. Laisat, kalau saya matikanlah. Kalau saya hidupkan laisatin nasara, tidaklah orang-orang Kristian itu ala atas syai'in sesuatu. Ini terjemahan literal lah. Sekali lagi waqalatil yahudu, dan telah berkata orang-orang Yahudi, laisatin nasara, bukanlah, tidaklah orang-orang Nasrani itu ala syai'in, atas sesuatu. Jadi walaupun saya terjemah begitu, bahasa Melayu tak faham sebenarnya. Angguk tu konon-konon faham je, tak faham sebenarnya. Apa maksud dia? Tidak mempunyai. Maksudnya lebih kurang kalau bahasa Inggeris dia kata apa? They are nothing lah. They are nothing ni dia mempelecehkan. Kan? Dia kata Kristian ni nothing. Tak ada apa-apa. Bohong belaka tu. Low class macam itulah lebih kurang kan. Jadi dibalas oleh orang Kristian di baris yang kedua, waqalatin nasara, dan telah berkata orang-orang Nasrani, laisatil yahudu, tidaklah orang-orang Yahudi itu ala syai'i, atas sesuatu. Sama kalau hafal ayat itu di hujung itu Allah balas dengan apa? Wahum yatlunal kitab, sedangkan mereka sama-sama baca kitab. Sama-sama baca kitab pun duk mengata sama sendiri. Okey alright. Okey. Ya. InsyaAllah. Mari kita mulakan misi mencari calon-calon yang akan membaca pada hari ini. Okey. Ya, kita mulakan dengan hari ini kita kembali kepada huruf A lah. Jadi minta Puan Hajar Roziah matikan dulu. Mana-mana speaker yang tidak mati dia akan berada di nombor 1 sekali. Dia akan ganggu susunan alfabet. Okey. Alright. Silakan. Puan Aisyah silakan. Puan Aisyah Arifin. Baris yang ketiga. Ya. Ada? Puan Aisyah ada? Ada. Belum bersuara. Ya. Speakernya belum dibuka lagi. Okey. Alright, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar Ustaz? Dengar. Waqalatil yahudu Uzairub Nullah. Ya. Dan telah berkata orang-orang Yahudi Uzairun. Ini tak faham Ustaz. Okey. Ibnullah. Bersama Allah. Ibnu apa Ibnu? Ibnu. Anak. Bin apa bin?
Bin, bin. Bin, bin. Kat IC tu. Bin. Bin. Oh. Bin Allah. Anak lelaki Allah lah. Oh. Okey. Wa qalatil yahudu. Dan telah berkata orang-orang Yahudi. Uzair tu nama orang lah. Uzair. Nabi Uzair. Uzair ibn Allah. Uzair itu, ataupun Nabi Uzair itu, dia adalah anak Allah. Anak lelaki Allah. Okey. Alhamdulillah. Daripada A kita mengembara ke Z pula. Puan Zakiah silakan. Ya, kita pusing-pusing hari ni. Ya. Assalamualaikum. Silakan. Wa qalatin nasara masihu ibnullah. Okey. Dan telah berkata orang Nasrani Al-Masih anak Allah. Okey. Terima kasih. Jadi Yahudi kata Uzair, Kristian kata siapa dia? Al-Masih. Okey. Isa itu. Al-Masih anak lelaki Allah. Seterusnya Puan Asmah silakan. Ya, tak sabar nampaknya. Silakan. Ya. Mikrofonnya, jangan lupa. Jangan bercakap seorang-seorang ya. Sila buka mikrofon. Alright. Baik Ustaz. Salam. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza dan apabila Ustaz ni laku ni tak faham. Apa? Tekan butang. Okey. Laku allazi orang-orang yang beriman qalu mereka berkata kami orang-orang beriman. Kat mana kami orang-orang beriman? Amanna. Okey. Terima kasih. Laku, cuba tengok laku tu. Kat sini. Kalau nampak dia punya madhi dia lakiyah. 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 Yes. Yang ni dia, kita consider dia sakit lah alif waw ya. Sebab kalau kita pindahkan dia ke jari kelengking bawah sekali, mereka berdua dia akan jadi lakiyah. Berjumpa. Kalau kita pindahkan ke jari kelengking bawah sekali, mereka, lakiyah ni maksud dia berjumpa, bertemu. Jadi kalau ikutkan dia punya sistem satu-satu, dia jadi lakiyu. Tapi Arab dia tak ada QQ. Arab tak suka beratur, dia tak minat. Dia tak ada lakiyu, tiu, ciu, itu Cina punya bahasa. Jadi kalau ada yang begini, Arab terus potong saja ya itu, dia jadi apa? Laku. Jadi yang laku ni bukan asal. Asalnya lakiyu. Apa itu lakiyah? Berjumpa. Telah berjumpa. Laku mereka telah bertemu. Mereka telah berjumpa. Mereka telah bertemu. Alright. Jadi di sini Allah gambarkan situasi macam mana Allah gambarkan kita kata apa? Bertemu. Bermuka-mukanya orang munafik ini, ketika mana dia berjumpa orang beriman, dia kata dia beriman. Ketika mana dia jumpa orang kafir, dia kata kafir. Ini ayat tentang orang munafik. Wa iza dan apabila laku mereka berjumpa. Wa iza laqul lazina dan apabila mereka di sini orang-orang munafik. Mereka berjumpa allazina orang-orang yang amanu beriman. Orang-orang yang beriman. Lalu mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Kami telah beriman. Okey. Alhamdulillah. Selesai. Seterusnya silakan. Wan Zainon. Ke Datin Zainon ke silakan. Ya, Datin silakan. Boleh tahu muka surat berapa? Muka surat 10. Ya. Okey, speaker belum lagi.
Ya. Aiskrim tu masih warna merah lagi. Touchscreen Datin. Touchscreen, lepas tu kat bahagian bawah kiri tu ada okey. Okey. Belum juga. Dah. Okey dah, alhamdulillah. Alright. Sorry. Tak apa. Silakan. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ya. Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidah. Ya. Alright. Lalu mereka telah berkata, na'budu kami Okey, terus kami sembah ilahaka Tuhan kami. Kak. Ya? Kak. Tuhan kamu, sorry. Wa ilaha dan Tuhanku. Tak ada ku. Dan Tuhan. Okey. Oh. Okey. Ika. Ini tak tahu Ustaz. Ibrahim wa Ismail dan Ismail wa Ishaq dan Ishaq ilahan Tuhan wahidan yang satu. Okey. Terima kasih. Cuba lihat abaika. Plural untuk abun. Apa? Abun ni ayah lah. Okey. Abun. Kalau mak umon. Okey. Ini Arab original. Satu lagi Arab original, ayah dipanggil walid. Walidun. Kalau mak pakaikan tudung dia. Walidatun. Okey. Ini original version. Tidak ada campuran dan hybrid dan sebagainya. Abun, ayah, ummun, mak. Satu lagi bersih adalah walid dengan walidah. Soalan kita, mana datang baba tu? Orang Melayu duk tiru Arab baba mama tu. Itu bahasa Inggeris tu. Baba tu bahasa Inggeris. Baba itu daripada papa. Okey. Arab tidak boleh sebut P. Arab hanya ada F. Fa itu F Arab tidak ada P. Jadi mana-mana P dia tukar kepada ba. Alright, abun, aba itu dia punya plural. Okey. Jadi kadang-kadang dalam Quran, abun itu dia merujuk kepada bapa-bapa. Okey. Tetapi kadang-kadang kita merujuk kepada datuk nenek, datuk moyang. Maknanya bukan ayah yang ayah once satu level gitu tu, tapi ayah-ayah yang ke atas itu. Jadi ketika ditanya, ketika istiadaka kan, ilahaka, ini surah Baqarah ni. Ini soalan daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Sebelum dia wafat, semasa dia nazak itu dia tanya kepada anak-anak dan cucu dia. Besok kalau aku tak ada nak sembah siapa ni? Okey dia tanya itu. Okey. Qalu bila soalan itu ditimbulkan, semua sekali menjawab secara berjemaah. Qalu mereka berkata, na'budu kami akan sembah. Kami akan menyembah ilahaka Tuhan engkau. Engkau di situ Yaqub. Wa ilaha dan Tuhan abaika bapa-bapa engkau, datuk-datuk engkau yang terdiri daripada Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa, dan kesamaan semuanya itu adalah apa? Ilahan wahidah.
Tuhan yang satu. Ini tauhid lah. Okey. Itu soalan. Alright. Ya. Silakan. Ya. Seterusnya Puan Aziah. Ibu silakan. Okey. Sangat. Tak lupa. Nanti saya patah balik. Jangan risau. Ya. Ibu silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya meninggal baru baca. Qalu telah berkata. Siapa telah berkata? Mereka telah berkata, Yes. inna sesungguhnya Semuanya siapa? kami. Sesungguhnya kami Lillahi. lillahi Li apa dari li? Allah. Li apa li? Ha? Li apa? Dari, Oh. Jangan terikut terjemahan orang. Li itu kepunyaan. kepunyaan. Milik. Milik. Kepunyaan. Milik Allah. Yang dari itu orang biasa terjemah begitu kan. Dia sebenarnya li itu bagi, milik, kepunyaan. Bagi malik. Okey, terus? Wa inna dan sesungguhnya kami Ilaihi. Ila wa ila? ila Allah. Ila apa ila? Ila Ilaihi itu dua perkataan. Ila tambah hi. ila kepadanya. Jangan risau, ada Kami coach, ada coach kat sebelah, jangan risau. Raji'un kembali. Okey, terima kasih. Saya perasan setengah-setengah orang belah-belah utara kan. Kalau dia baca innalillah tu dia baca sekali dengan qalu kan. Tak adalah berdosa, tapi tak boleh baca qalu. Qalu tu mereka berkata. Itu sebenarnya ayat tu dia bercerita tentang apa? Allazina idza asabathum musibah. Orang-orang yang bila mana mereka ditimpa musibah, orang beriman lah kan. Qalu, apa yang mereka kata? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita yang bercakap jangan qalu sebab saya bukan mereka. Jadi kalau saya yang berkata, kita ambil daripada mana? Inna sesungguhnya kami. Sesungguhnya kita lillahi milik Allah, kepunyaan Allah. Wa inna dan sesungguhnya kita ilaihi kepadanya lah raji'un, orang-orang yang kembali, orang-orang yang balik. Cuma tidak semestinya meninggal lah. Hilang slipper pun inna lillahi, beranjak kawan sebelah tu siapa pula meninggal. Tak semesti orang meninggal. Okey. Kembali kita ke belakang sekali lagi. Ya. Wan Zahara silakan. Tak sabar nampaknya. Belum. Suara tidak ada. Okey, silakan. Kau ada kejap Ustaz. Tak apa. Saya bagi 10 minit. Right, silakan. Laqad kafara allazi itu qalu telah berkata. Okey. Yang depan tu saya tak tahu Ustaz. Okey, tak apa. Inna Allah sesungguhnya Allah dia masih Masih anak Maryam, anak lelaki Maryam. Maksudnya apa tu?
Masihu. Masih maksud yang Puan Zahra terjemahkan innallaha huwal masih ibnu Maryam tadi maksud dia apa? Bahasa Melayu tadi apa? Sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah. Okey. Dia dia okey. Masih. Okey. Anak lelaki Maryam. Okey, ayat tu Melayu saya faham lah, tapi maksud dia apa? Apa maksud di sebalik ayat tu? Ya, kita baca tu bahasa Melayu lah, tapi maksud dia apa? Maksudnya tak faham lah maksudnya apa. Itulah. Kadang-kadang kita sebut pun kita tak faham lagi kan. Jadi nak katanya di sini innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih anak Maryam. Maknanya Allah dengan Nabi Isa tu sama, tak ada beza. Itu maksud dia. Kenapa Kristian sembah Isa? Sebab dia kata Isa tu pun Tuhan. Itu maksud innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Yang depan tu Ustaz? Yang depan tu okey. Tak apa saya terjemahkan. Laqad, dua perkataan di situ, la sesungguhnya, qad sesungguhnya. Jadi lam tu pun sesungguhnya, qad itu pun sesungguhnya. Jadi macam mana kita nak mengkompromi terjemahan demi sesungguhnya? Kita tak boleh cakap sesungguhnya dua kali. Demi sesungguhnya, kafara telah kufur. Kufurlah, kafirlah. Siapa yang kafir ni? Allazina, orang-orang yang. Jadi termasuk semua sekali lah. Siapa-siapa yang buat statement macam ini, mereka yang qalu, mereka berkata, orang-orang yang mereka telah berkata, innallaha, sesungguhnya Allah itu, huwa dia, al-masihu, al-masih, ibnu Maryam, anak lelaki Maryam. Anak lelaki Maryam. Okey. Selesai. Okey. Seterusnya. Ya. Puan Azian, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Tidaklah qultu, aku telah mengatakan, lahum, kepada mereka, illa, melainkan, apa-apa yang amartani, engkau telah perintahkan kepada aku, bihi, dengannya. Okey. Terima kasih. Yang ini pelik sikitlah. Siapa yang buat latihan dan hantar itu mungkin dia perasan. Qala telah berkata. Qala telah berkata. Bila kita pindahkan kepada jari ibu jari atas sekali, saya telah berkata, dia guna baris depan. Dia jadi qultu. Dia tak ada kal tu. Saya telah berkata. Okey. Kemudian dalam ayat kita juga ada satu lagi fi'il madhi di situ. Amara. Kita belajar fi'il amar. Amar tu noun, fi'il amar, kata kerja arahan. Perkataan arahan tu ada tak past tense dia? Adalah, telah mengarahkan. Sedang mengarahkan. Jadi apa dia punya madhi dia? Amara. Telah memerintah. Telah suruh. Dalam ayat itu madhi apa tu? Madhi jari tengah atas sekali. Amarta, engkau telah suruh. Kalau manusia, engkau seorang lelaki. Dalam ayat ini dirujuk kepada Allah lah. Jadi soalan daripada Allah,
Ini soalan simbolik sajalah. Ini soalan berbentuk. Ini bukan soalan sebenar. Ini simbolik. Ketika mana Allah bertanya kepada Nabi Isa, "Anta qulta lin-nas ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah." Adakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan emak aku itu dua-duanya Tuhan selain daripada Allah. Itu soalan daripada Allah kepada Nabi Isa. Tapi soalan itu sebenarnya ditujukan kepada orang yang sembah dia dengan mak dia. Nabi Isa tak pernah suruh pun. Sebab itu Nabi Isa kata apa? Ma qultu lahum. Tidak aku berkata kepada mereka. Tiada yang telah aku katakan kepada mereka. Katakan di sini maksudnya apa? Sampaikan, dakwahkan, bacakan kepada mereka. Illa melainkan. Maknanya apa yang saya sampaikan itu hanyalah apa? Ma apa-apa yang amarta engkau telah perintahkan ni aku. Engkau telah memerintahkan aku bihi dengannya. Dan kalau hafal ayat itu, Nabi Isa sambung di situ dengan apa? Dia kata, in qultuhu faqad alimtahu. Kalau betul aku cakap begitu, sesungguhnya engkau lebih mengetahui. Jadi itu simbolik. Allah tanya tu bukan siasatan CSI ke polis Bukit Aman datang ke, bukan. Itu nak apa? Nak templak orang yang suka-suka sembah Nabi Isa dengan Maryam. Itu maksud dia lah. Tapi dalam peringkat ni kita tak boleh nak cerita panjang sebab ayat kita tebuk-tebuk saja. Kalau hafiz bolehlah, alhamdulillah. Kalau hafuz belum boleh lagi lah. Okay. Alright. Okay. Kembali kita kepada kita random saja hari ni yang tak disebut jangan kecil hati, yang disebut pun jangan kecil hati dan jangan menggigil, tidak ada apa-apa. Boleh tekan butang pause kalau tak suka, tak ada masalah. Okey, silakan. Kita persilakan pula Tuan Haji Yazid kita. Kita persilakan. Wakil ulung muslimin kita. Dengar tak? Oh, dengar. Okey, silakan. Tutup balik tu. Itu tutup balik. Buka semula. Tadi dah buka dah. Okey, silakan. Alright. Wa qultus takfiru rabbakum innahu kana ghaffaran. Wa qultu Fa bukan wa, fa. Fakultu. Maka aku berkata. Ya. Istaghfiru. Mohon ampun. Ya. Rabbakum, kepada Tuhanmu. Okey. Innahu, sesungguhnya. Hu. Dia. Kana adalah Ghafaran, Maha Mengampun. Okey. Ini nampak gaya seminggu sebelum dah study ni. Okey, terima kasih. Dalam ayat itu perkataan istaghfiru. Kita belum belajar lagi. Kita dah belajar fi'il amar, tapi itu fi'il amar 6 huruf. Kamu semua istighfarlah. Kamu semua mohonlah keampunan. Okey. Kalau kita hafal, ini surah Nuh. Daripada surah Nuh. Surah juzuk yang ke-29. Alright. Ayat ini, dia ada cerita menarik. Maksudnya apa? Ada seorang, ni cerita betul, ni bukan cerita pelik-pelara. Dia berjumpa dengan seorang tokoh tabi'in ketika itu. Ada 4 orang yang berlainan jumpa membawa 4 masalah yang berlainan. Ada yang kawasan dia kemarau. Ada yang tidak direzekikan anak.
ada yang hidup susah, dan 2-3 kali lagi. Jadi jawapan daripada orang ini sama saja. Maknanya let's say kalau 10 orang datang pun dia jawab apa? Istighfar. Istighfar, istighfar. Jadi yang mendengar itu akhirnya bertanya kepada dia, apa justifikasi jawapan yang diberi itu? Itulah ayat yang faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maknanya dengan istighfar tadi Allah bagi rezeki, duit, anak-anak, sungai mengalir dan sebagainya. Jadi faqultu, maka aku telah berkata. Okey, dalam ayat ini cerita Nabi Nuh lah. Nabi Nuh berkata kepada kaum dia, istaghfiru, kamu semua mohonlah keampunan. Istighfarlah kamu semua kepada Rabbakum, Tuhan kamu. Innahu, sesungguhnya dia, kana adalah dia, Ghaffara, yang amat pengampun, yang maha pengampun. Okey, selesai. Seterusnya, silakan. Baik. Ini ada, dah mati dah. Tadi speaker tu hidup ni. Okey. Silakan. Puan Azizah, silakan. Jangan lupa mikrofonnya. Jangan berbicara seorang diri. Okey, boleh. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama. Ya. Is dan ketika qulna kami berfirman pada malaikat, para malaikat, isjudu, sujudlah kamu. Sekejap. Yang ni kita dah belajar. As is us. Isjudulah Ustaz. Cara-cara. Usjudu. Siapa? Usjudu tu siapa? Para malaikat. Bukan, dalam ayat tu usjudu tu jari mana? Usjudu jari mana? bawah sekali. Jari bawah sekali, berapa orang? Ni PM Mahdi kan Ustaz? Bukan, PM Ammar. PM Ammar, oh ya, sorry. Usjudu. Apa jari tengah? Bawah sekali. Bawah sekali, ya. Siapa dia? Jari tengah bawah sekali siapa? Siapa pula jari tengah bawah sekali? Awak semua. Yes. Kamu semua sujudlah. Kena sebut begitu. Semua sujudlah kepada Adam. Okey. Alright. Terima kasih. Wa iz dan tatkala qulna, kami telah berkata, kami telah berfirman, kata Allah, li, kepada, bagi, untuk al-malaikati, para malaikat, usjudu, sujudlah kamu semua, li Adam, bagi ataupun kepada Adam, bagi Adam ataupun makna konteksnya kepada Adam. Alright. Calon seterusnya. Ya, Puan Hajah Nurisah kita, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa qulna ya damu inna hadza aduwwul laka wa li zaujika. Okey. Fakulna, maka kami telah berfirman, wahai Adam, ya Adam, wahai Adam, inna, sesungguhnya, haza, ini, aduwun, musuh, laka, bagi kamu, walizaujika, dan pasangan kamu. Haza tu apa? Sekali lagi. Haza, ini. Ini tu apa? Sesungguhnya ini, maksudnya pokok. Pokok mana boleh jadi musuh? Pokok kita tanam, makan belasah pokok tu. Iblis.
Apa maksud dia Ustaz? Iblis. Iblis. Ya. Iblis. Okey. Ketika Allah introduce dia kepada iblis itu, Allah kata apa? Faqulna, maka kami telah berkata, inna. Bila dia pakai inna tu jangan main-main lah tu. Ini bukan remeh-remeh punya kerja Inna haza, sesungguhnya ini. Ini tu dia tunjuk kepada siapa? Iblis itu aduun, musuh, laka bagi engkau, wa dan li bagi zaujika pasangan engkau. Okey, bagi engkau dan pasangan engkau. Okey. Alhamdulillah. Berjaya juga akhirnya. Ya. Alright. Okey. Puan Kak Roziah minta matikan sikit lagi. Mati. Okey. Dia nak kena normalizekan balik dia punya susunan alfabet. Kalau tak mati dia duduk atas sekali. Okey. Ibu silakan. Namanya ada. Mukanya tiada. Datin Zuraidah. Ya. Ya, Datin Zuraidah, dipersilakan. Oh, ada. Ada. Okey. Ayat ni Ustaz. Walaula is dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Ya. Walau dan walaupun la tidak is ketika dakhalta. Tak tahu tu Ustaz. Okey. Jannataka. Syurga ke ni Ustaz? Okey. Ini banyak soalan daripada jawapan ni. Teruskan. Kulta yang tadi kultu, sekarang kulta pula, tukar. Kulta yang apa engkau katakan. Alright. Masya Allah. Apa yang Masya Allah je lah. Melayu kata Masya Allah je lah. Okey. Tidak. Quwwata illa billah. Allah blank Ustaz. Okey. Dah study seminggu pun belum confirm begini. Okey. Terima kasih. Ayat ini kalau kita ya, Pak Rozal kena tolong Kak Rozal matikan dulu. Okey. Kalau kita perasan ayat ini, tapi sebab ayat ini tebuk-tebuk lah kan. Ini surah Kahfi ni. Ini cerita yang kedua. Cerita pertama, pemuda yang bersembunyi dekat gua tu. Cerita kedua ni pemilik dua kebun. Akhirnya kebun dia habis. Okey Dalam cerita itu dia berkawan dengan seorang teman yang beriman tapi kawan dia miskin. Dan simbolik cerita dia tidak percaya adanya hari kebangkitan. Dia kafir. Jadi salah satu statement di dalam ayat sebelum ni kalau kita baca wa huwa zalimun li nafsihi. Ketika mana dia masuk kebun dia itu Allah kata dia orang yang menzalimi diri dia. Dia menzalimi dia macam mana? Qala ma azunnu an tabida hazihi abad. Statement dia tu. Dia kata kebun dia ni tidak akan musnah selama-lamanya. Tak ada siapa yang boleh rosakkan kebun dia. Dia baja yang the best, pagar yang terbaik, staff yang terbaik. Selepas itu kebun dia hancur lebur. Setelah hancur lebur itulah baru sahabat dia jumpa dan sahabat dia kata apa? Laula. Why not? Lau tu kalau. La tu tidak. Tapi Melayu mana ada kalau tidak.
Why not? Tapi ayat ini, masalahnya ayat yang bermula dengan apa? Lau. Apa masalah ayat yang bermula dengan lau? Lau itu kadang-kadang kita terjemah dengan kalau. Dalam pepatah Arab, jangan ditanam pokok kalau. Pokok kalau tidak berbuah. Kalau ni biasanya ratapan. Dia bukan harapan, dia bukan impian. Impian bukan kalau. Kaki dah kena potong kencing manis. Kalaulah dulu saya tak minum teh tarik 3 kali sehari. Dah kena potong, kalau apa lagi? Sebab tu dia kata jangan ditanam pokok kalau. Pokok kalau tak boleh buat. Jadi dia kata apa? Laula, why not? Jadi teguran daripada sahabat dia. Tapi teguran dia tak ada gunalah, kebun hancur. Dia kata instead of hari tu cakap takabur, ucapkan kata-kata kufur, patutnya hari itu bila masuk apa? Laula dan mengapa tidak. Is ketika mana? Dakhalta. Dakhalta ni fi'il madhi lah, letak belakang tu. Dakhala. Dakhala apa? Masuk. Dakhala masuk. Dakhalta engkau masuk. Is dakhalta ketika mana engkau masuk. Jannataka, bukan syurga, kebun. Jannah bukan syurga. Jannah tu kebun, ladang dia. Jannataka, ladang engkau, kebun engkau. Daripada hari itu merepek cakap bukan-bukan macam orang tak sedar diri, patutnya hari itu cakap apa? Kulta, engkau katakan, engkau ucapkan. Di situ dia pakai ungkapan apa? Sebagai iktibar dan pengajaran kepada kita, semua benda-benda yang kita takjub, benda-benda yang kita rasa grand, Allah anugerahkan kepada kita, selain daripada kita kata Alhamdulillah, salah satu lagi apa? Masya Allah. Semua itu adalah apa-apa yang sya Allah, Allah kehendaki. Maknanya semua itu kan kehendak Allah. Masya Allah. Jadi ini pun kita gunakan untuk apa? Untuk mengucapkan kepada benda-benda yang kita rasa apa? Hebat. Okey, benda yang magnificent, grand dan sebagainya. Masya Allah. Kemudian kita kena sebut yang kedua apa? Versi panjangnya la haula wala quwwata illa billah. Maknanya yang suburkan kebun tu bukan baja saya, itu usaha saja. La quwwata, tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan illa melainkan bi, dengan izin Allah. Billahi, dengan Allah, maknanya dengan izin daripada Allah. Okey. Itulah ceritanya. Nanti masuklah kelas tafsir surah Kahfi untuk lanjutan cerita di sebalik itu. Kelas kita hanya madhi, mudhari', amar nahi. Madhi, mudhari', amar nahi. Okey. Okey, seterusnya. Kembali kita. Ya. Ya, seterusnya Puan Halimah Abdullah, silakan. Sila tekan mikrofonnya. Ya. Kena Ustaz saya ini. Okey, silakan. Saya baca Ustaz, saya nak taksirkan semua taklah. Tak main apa lagi. Tafsir saya pun tak boleh. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'ami wahid. Ya. Wa iz dan bukan Okey, apabila dan apabila mereka berkata kepada Musa. Kepada Musa. Okey. Lan nasbir, yang tu tak pakai Ustaz. Okay. Ala ke atas ta'am saya tak tahu. Ta'amin wahid. Ta'am tu makanan. Ya ke? Iyalah. Makanan yang wahid. Satu. Makanan satu. Makanan itu saja tak? Yes.
Orang Pantai Lan Timur Nasra tak tahu. Nasbiro. orang Pantai Timur kata makanan tula. Tula setiap hari. Itu je. Alright. Ini pun ayat yang pelik jugalah. Boring makan manna wassalwa. Maknanya boring dengan makanan yang turun dari langit. Ya. Jadi dia nak minta apa? Dah lama tak kena cincaluk. Cincaluk tak dapat, wudu dah tak ada. Okey. Jadi wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin. Ayat ni panjang Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Jadi ujung-ujung Nabi Musa kata apa? Kalau nak sangat, kemaruk sangat, ihbitu misran. Pergi turun ke pekan, beli kat kedai lah. Tak payah bising-bising pun. Sebab dia nak kacang, dia nak itu. Jadi wa iz qultum, dan tatkala kamu semua telah berkata, kamu di sini Bani Israel telah berkata, dan kata-kata itu ditujukan kepada siapa? Ya Musa, wahai Musa. Lan, perkataan lan bermaksud never. Tidak pernah. Dah tidak sekali-kali. Melayu kata dah tak boleh lah. Lan nasbira, tidak boleh lagi kami bersabar. Nasbir tu fi'il mudhari' lah tu. Sabara yasbiru. Nahnu jadi nasbir. Kami dah tak dapat bersabar ala atas terhadap ta'amin, makanan wahid yang sejenis, yang sama. So dia nak makan lain pula. Okey. Alright. Okey, sikit lagi. Seterusnya silakan. Ya. Ke belakang pula. Ya, Puan Rubiah Abu Bakar, dipersilakan. Mute Kak Ruby. Unmute. Okay, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ya. Wa iz tatkala qultum, kamu semua berkata, ya Musa, wahai Musa, lan, tidak sekali-kali, nu'mina, kami mempercayai, Ustaz. Okey. Laka, kepada kamu, hatta, sehingga narallah, kami melihat Allah jahrah. Itu tak berapa berarti Ustaz. Jahrah dengan nyata boleh, Ustaz? Okey, boleh. Yang ini kita kena sesuaikan dengan konteks ayat lah. Okey. Sebab dalam sembahyang pun kita ada sembahyang sir dan sembahyang jahar. Sembahyang sir itu yang kita baca slow-slow lah. Sembahyang jahar itu yang kita baca kuat. Jadi jahar di sini, terang di sini maknanya orang Melayu kata dengan mata kepala. Ataupun dia minta nak tengok Allah secara live. Okey, syarat yang diberikan oleh orang Yahudi ketika itu, apa dia kata? Wa iz qultum, dan tatkala qultum, kamu semua telah berkata, ya Musa, wahai Musa, lan, tidak sekali-kali, nu'minu, kami akan beriman, tidak sekali-kali kami akan beriman, laka, kepada engkau, hatta, sehinggalah, narallah, kami melihat Allah jaharatan, secara terang-terangan, secara live.
dengan mata kepala. Okey. Alright. Itu di antara permintaan dia lah. Okey. Okey. Jadi ada sedikit lagi saya baca saja. Wa qulna hasya lillah. Okey. Wa qulna. Cuba lihat. Siapa ingat ayat berapa ni? Siapa yang boleh agak-agak ni ayat berapa ni? Ayat 31 surah Yusuf. Ayat apa? Surah Yusuf. Ayat apa? 31. 30? 1. 31. Confirm? Confirm insya-Allah. Kalau insya-Allah belum confirm tu. Confirm. Dah confirm depan. InsyaAllah. Okey. Ini ayat ketika mana Nabi Yusuf diperintahkan oleh mak dia untuk catwalk kat depan tu Ya Allah. Sungguhlah jangan ketawa. Catwalk lah. Geliati. Jangan geliati. Untuk berjalan. Untuk berjalan apa? Tunjukkan lah. Yes. Untuk melintas depan tu saja. Setelah diberikan pisau dan buah-buahan, jadi mak angkat dia kata, umpat aku kan, siap kau. Merepek cakap aku macam-macam kan, siap. Jadi ketika mana Nabi Musa lalu itu, Yusuf. Kulna. Ini jarang dalam Quran ni. Kulna ni na pendek ke na panjang? Biasa nak panjang. Biasa nak panjang. Na pendek ni kita kena pergi jari manis bawah sekali. Mereka semua telah berkata. Perempuan. Okay, Wa qulna, dan mereka telah berkata hasya lillah. Ini jarang kita jumpalah. Tapi ini semua bentuk-bentuk takjub yang kita tujukan kepada Allah. Yang kita familiar, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi, hasya lillah, sama juga. Okay. Maha sempurna Allah. Sama. Ya. Okey, biasanya Masya Allah. Yang ini sama jugalah, cuma kita jarang jumpa. Hasya lillah. Ayat ini pun kita tidak terjemah secara literal lah. Dalam bahasa Arab dia kata Allah itu jauh daripada kekurangan. Ataupun segala kebesaran itu milik Allah. Segala kesempurnaan itu milik Allah. Okey. Kemudian dia kata apa? Ma hadza basyaran. In hadza illa malakun karim. Ini bukan orang ni, malaikat kot. Dalam ayat itu ada perkataan malak. Itulah yang saya sebut dulu, masalah kita pinjam bahasa orang, kita ubah. Kita pinjam bahasa Arab, malaikat. Sedangkan dalam bahasa Arab, malaikat itu plural. Kita pinjam, kita jadikan singular, itu masalah kita. Kita doublekan jadi plural, malaikat. Sedangkan dalam bahasa Arab, seorang ialah malak. Okey, malaikat tu ramai. Jadi bila kita sebut depan Arab, tak kenal ke malaikat Jibril? Pening dia. Malaikat Jibril kan seorang. Malak Jibril, malakul maut. Dalam Quran kan dia kata malakul maut. Jadi tu kadang-kadang ada benda yang kita pinjam daripada orang, kita otor pula. Betul Siapa suruh otor begitu? Jadi apakah yang diucapkan oleh para wanita yang dijemput oleh ibu angkat Nabi Allah Yusuf itu? Dia kata, bukanlah. Tidaklah hadza ini. Ini tu dia point kepada Nabi Yusuf. Ma hadza basyara. Ini bukanlah manusia. Basyar itu manusia. In. Kalau seorang-seorang, in itu kita terjemahkan jika. Sekiranya, seandainya. Tapi dalam ayat ini perkataan in datang sekali package dengan illa. In haza illa. Jadi bila dia datang dengan package illa, kita terjemahkan dengan
tidaklah, tiadalah. In haza, tiadalah ini. Maknanya bukanlah orang ini, bukanlah dia ini, illa melainkan malakun karimun, malaikat yang mulia. Malaikat yang mulia. Okey. Itulah ceritanya. Jadi kita ada lagi baki sehingga muka surat yang ke-17. Dan setelah kita melalui beberapa sesi ulang kaji ini, jadi kita dapati masih lagi bukanlah fail, tapi masih lagi ada boleh dibuat penambahbaikan. Jadi saya dah siapkan untuk nota ulang kaji ayat Quran seterusnya. Saya dah buat 2-3 grup lagi ayat madhi, mudhari', amar, nahi daripada perkataan yang sama. Sebab kalau kita berhenti dan kita masuk level yang seterusnya, itu bermakna kita nak masuk level yang agak advance. Kalau masuk level advance, idealnya jari sudah tidak ada masalah. Masalahnya bila kita baca tu sampai kaki-kaki pun kita cari mana dia punya jari tu. Jadi maksudnya masih belum solid lagi lah. Dia sebenarnya kita tak suruh hafal. Bagusnya hafal lah. Tapi bila kelas kita yang tak berapa muda ni, kelas dewasa, jadi saya tak kata tua, saya kata kelas dewasa ni, dia at least kita tahu jari dan kita boleh refer di mana, itu pun dah okey. Kan? Maknanya okey, oh ini perkataan ni dia past tense. Past tense dekat jari mana? Oh boleh point, ni jari manis bawah sekali, ini ibu jari. Itu pun dah okey lah. Kita open book saja. Lain macam student yang daripada awal kecil-kecil dia belajar, itu memang dia suruh hafal. Maknanya dia sendiri boleh tahu di mana. Kita tak, kita hanya minta apa? Letakkan semua koleksi tapak tangan itu di sebelah kita. Dan at least kita boleh tahulah. Ambil masa pun tak apa, tak ada masalah. Bukan on the spot boleh tahu, tapi boleh agak lah. Ini jari mudhari', ini tapak tangan ini tapak tangan ini ya. Harapan kita moga-moga boleh, maknanya boleh gunakan tapak tangan dan boleh rujuk nanti di mana. Sebab bila kita masuk wazan, nota akan bertambah. Nota totally baru dan dia bertambah. Lagi banyak kerja, lagi banyak dia punya apa? Carta. Jadi ketika itu nanti itulah mungkin terpaksa beli kismis mula, belilah saja vitamin kan. booster kata pulang lah. Apa saja nak cari ustaz suruh jampi air kata pulang. Saya tak jampi carilah siapa-siapa sebagai penerang hati dan sebagainya. Okey, tak apa, kita slow-slow. Yang penting insya-Allah kita berdoa selalu, Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Semoga Allah tambah ilmu dan beri kita kefahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Rozi semua. Alhamdulillah. Rozi. Terima kasih Ustaz. Sama. Mohon keluar dulu Ustaz ya. Ya, silakan. Syukran Ustaz. Puan. Gambar dulu, tengok gambar lagi. Ya Rozi. Assalamualaikum. Terima kasih ya Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rozi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Terima kasih, semua. Rozi. Alhamdulillah. Okey, kita jumpa lagi 2 minggu lagi. kali. 2 minggu Okey, lagi okey, okey. insya-Allah. Next week tak ada tak? Next week Next tak week tak ada. ada. Okey. Oh, minggu depan tak ada.